أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada buku Pintar Ilmu Tauhid yang diambil daripada beberapa kompilasi fatwa dari Salaf Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yang disusun semula oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah taala. Yang kitab ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang membahaskan secara meluas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan lawannya, iaitu kesyirikan. Yang mana kitab ini membuatkan 12 perbahasan, 12 bab, yang dimulai dengan bab yang pertama, iaitu pengertian ilmu tauhid, dan diakhiri dengan bab yang ke-12, fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Kemudian ditutup dengan khatimah, iaitu sebagai kesimpulan, keseluruhan, ringkas daripada apa yang dipaparkan dalam setiap bab, untuk memberikan kita faedah dan juga sebagai penekanan dan peringatan akan apa yang telah kita pelajari daripada kitab yang sangat penting ini, yang besar sekali manfaatnya untuk mengukuhkan kita di atas kefahaman akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang selamat, yang mana apabila kita mempelajari dan mengambil faedah daripada apa yang disebut di dalam setiap bab itu, maka insya-Allah kita akan mendapat gambaran yang benar terhadap tauhid yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, terkhususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebagaimana yang telah sering kita sebut, tauhid adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Ilmu tauhid adalah merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling terhormat kedudukannya, paling tinggi kedudukannya, dan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari dan diraih oleh setiap Muslim yang mukallaf. Kerana apa? Kerana ilmu tauhid adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, serta tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba-Nya yang wajib dia tunaikan.
Dan ilmu tauhid adalah kunci syurga. Ya, tauhid adalah kunci syurga dan ia merupakan satu-satunya jalan untuk menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan itulah maka Allah utuskan seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ya, untuk mereka mendakwahkannya, yang memastikan umat berjalan di atasnya dan sekali-kali tidak menyimpang daripadanya. Ya, dan dengan dakwah tauhid inilah maka bumi ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah sewajarnya dan sudah sewajibnya bagi setiap daripada kita hendaklah mengilmui, memahami, mengamalkannya, yang mengajak manusia kepadanya dan mati di atasnya. Kerana tauhid itu adalah ya, harta yang paling bernilai bagi seorang hamba. Kerana dengan itu dia akan mendapat ya, keampunan, keredaan, rahmat, dan kemuncaknya dia akan meraih syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada pagi ini kita akan memasuki iaitu bahagian yang terakhir daripada kitab ini, iaitu khatimah, muka surat 587, iaitu penutup bagi kitab ini, di mana kita telah selesai mengambil faedah dan mempelajari seluruh bab, daripada bab yang pertama sampai bab yang ke-12. Jadi pada pagi ini, pada sesi ini, kita adalah berada pada sesi yang terakhir di dalam mempelajari kitab ini, iaitu pada bab khatimah, bab penutup, yang merupakan kesimpulan-kesimpulan penting yang akan dipaparkan oleh penyusun kitab ini, iaitu Abu Fadli Hafizahullah Ta'ala, dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan daripada apa yang telah dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Baik, kita langsung saja masuk kepada khatimah muka surat 587. Baik. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna amal-amal soleh. Ini adalah di antara sunnah yang hendaknya diucapkan oleh seorang hamba apabila dia meraih satu nikmat, iaitu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kewajipan bagi seorang hamba. Segala puji itu mutlak milik Allah Ta'ala. Kenapa kita memuji Allah Ta'ala? Kerana itu sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Al-Quranul Karim pada suratul Fatihah itu dimulai dengan bagaimana Allah mengajar kita untuk memujinya. Ayat pertama lagi Allah mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ya untuk Rabb sekalian alam. Ya, bagi Allah Ta'ala pujian itu. Kerana sebagai seorang hamba, hendaklah dia sentiasa mengingati Rabbnya yang telah banyak memberikan nikmat yang tak terhitung kepadanya. Jadi hendaklah dia memuji Allah Ta'ala atas segala kurniaan nikmat. Apatah lagi nikmat yang agung yang Allah kurniakan kepadanya adalah dapat dia istiqamah di atas melaksanakan amal soleh. Apatah lagi amal soleh itu di antara yang paling besar adalah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Kerana ia adalah perkara yang paling utama, pintu masuk bagi seorang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cara yang benar. Dan ilmu yang paling agung adalah ilmu tauhid. Ya, kerana ia adalah ilmu yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dan itulah tugas mereka yang telah Allah berikan kepada mereka. Baik, kemudiannya selawat dan salam tercurah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar hingga hari kiamat. Adab yang kedua kita adalah sesudah adab kepada Allah, iaitu adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya, kita menjadi umat yang sangat beruntung. Ya, apatah lagi kita dipilih sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan kerasulannya. Dan lebih beruntung lagi apabila kita berusaha untuk meneladani segala ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, kukuh di atas tauhid dan hal-hal yang terkait dengannya. Dan ini adalah di antara nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung sesudah menjadi seorang Muslim adalah dapat teguh kukuh di atas sunnahnya. Kerana kenyataannya banyak orang yang ya, dia mendapat nikmat yang pertama sebagai seorang Muslim, tapi belum tentu dia mendapat nikmat yang kedua, iaitu
hidup sebagai Muslim yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Banyak di antara mereka yang jatuh ke dalam kebid'ahan, jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, sebab itulah ya, keuntungan yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah berjalan di atas jalannya Nabi SAW ya, secara menyeluruh dan sempurna. Baik. Begitu juga para sahabat yang menjadi teladan bagi kita dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga hari kiamat. Maka bersamalah dengan mereka itu, kerana mereka adalah kelompok yang beruntung ya, berjalanlah bersama dengan orang-orang yang beruntung. Baik, bab demi bab yakni perbahasan demi perbahasan, fatwa demi fatwa, serta pelajaran demi pelajaran dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sudah kita lalui dengan harapan membuahkan ketetapan tauhid pada diri kita kesemua. Ya. Jadi daripada bab yang pertama sampai bab yang ke-12 telah kita pelajari. Bab yang pertama tentang pengertian ilmu tauhid sebagai dasar asas mukadimah yang penting. Kemudian bab yang kedua kita mempelajari tentang tauhid ar-rububiyah. Bab yang ketiga kita telah mempelajari tentang memahami tauhid al-uluhiyah. Bab yang keempat kita telah mempelajari memahami tauhid al-asma' was sifat. Yang semuanya itu diambil daripada Al-Quranul Karim ya, lengkap dengan ayat-ayatnya. Kerana tauhid ini sumbernya wajib daripada Quran, kemudian diikuti dengan sunnah Nabi SAW. Bab yang kelima adalah kedudukan dan keutamaan tauhid. Ya, bab yang keenam, masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Bab yang ketujuh, wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Bab yang ke-8, membersihkan ibadah setiap hamba dari noda-noda syirik. Bab yang ke-9, perwujudan nyata terhadap tauhid, iaitu mentahqiq tauhid. Bab yang ke-10, kaedah-kaedah untuk mengetahui hakikat perbuatan syirik. Bab yang ke-11, aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan. Dan bab ini adalah bab yang paling panjang, mengambil hampir sebahagian daripada kitab ini. Dan bab yang ke-12, fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Itulah 12 bab yang sangat meluas perbahasannya, daripada asas sampai kepada perkara-perkara yang terperinci yang telah kita pelajari, yang memberikan konsep-konsep serta prinsip-prinsip penting yang ya, sekiranya tertanam kepada setiap yang mempelajarinya, maka mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan kepadanya kekukuhan dan kefahaman yang jitu di atas akidah yang benar. Dan dia terselamatkan daripada terjatuh ke dalam pelbagai kesamaran, syubhat-syubhat yang masuk dalam hal urusan tauhid dan juga yang terkait dengannya. Baik, sebagai pelengkap kami akan paparkan beberapa kesimpulan daripada kajian ilmu tauhid ini, iaitu penyusun. Ya, Abu Fadhil Hafizahullah Ta'ala menjelaskan, iaitu paparan kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari dalam 12 bab ini. Yang pertama, hakikat tauhid adalah mengesakan Allah Ta'ala dengan menetapkan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, serta mengesakan Allah Ta'ala dengan ibadah dan uluhiyah, iaitu penyembahan. Itulah dia makna hakikat tauhid, iaitu menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya Rabb yang diibadahi, yang ditaati, yang dilaksanakan seluruh perintahnya ya, sebaik mungkin, sesuai dengan ajaran, aturan dan hukum yang telah ditetapkannya. Yang semuanya itu bagi seorang hamba adalah kembali kepada dua sumber yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ilmu tauhid itu ada 3 bahagian, pembahagian ilmu tauhid, iaitu tauhid dalam rububiyah Allah Ta'ala, iaitu kewajipan seorang hamba mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan Allah Ta'ala, seperti menciptakan, menurunkan hujan, mengatur alam, menghidup, memati, memperkenankan doa dan sebagainya. Yang semuanya itu dia rasai sepanjang usianya. Kemudian tauhid dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, iaitu tauhid al-asma' was sifat. InsyaAllah ya, jika dipanjangkan umur ya, kita akan mempelajari pula barangkali selepas ini, iaitu tauhid al-asma' was sifat beserta dengan mukadimahnya, iaitu kaedah-kaedah penting. Kerana ini adalah ilmu yang sangat mulia, iaitu ilmu yang terkait tentang seorang hamba mengenal Rabbnya dari sisi nama dan sifat-sifatnya.
Kemudian serta tauhid adalah ibadah kepada Allah dan menyembahnya. Inilah dia tauhidul uluhiyah. Tauhidul ibadah, iaitu mengesakan perbuatan hamba dalam melaksanakan ibadah semata-mata hanya untuk Rabbnya dan mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh Rabbnya, iaitu Allah Ta'ala. Yang ketiga, setiap bahagian dari ketiga ilmu tauhid terdapat lawan dan kebalikannya. Lawan kepadanya. Lawan adalah iaitu pembatalnya, iaitu kesyirikan. Iaitu kesyirikan. Syirik dalam ar-rububiyah, syirik dalam al-uluhiyah, syirik dalam tauhid al-asma' wa sifat. Contoh kalau dalam syirik dalam ar-rububiyah adalah meyakini adanya pencipta, pemberi rezeki atau pengatur alam semesta ini selain daripada Allah Ta'ala. Adapun contoh dalam syirik al-uluhiyah, iaitu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, iaitu dia berdoa kepada selain daripada Allah. Di samping ia juga beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk doa, ibadah maupun doa masalah. Dan banyak lagi hal-hal yang telah dibahaskan. Tauhid dalam asma' wa sifat, iaitu dia melakukan kesyirikan seperti apa? Menolak. Dia membatalkan nama-nama dan sifat Allah. Dan memberikan nama-nama atau sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun perinciannya boleh dirujuk dalam bab-bab yang telah kita pelajari. Yang keempat, pokok dari syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran tentang ilmu tauhid adalah ketiadaan penggambaran tauhid, yang dengan itu Allah Ta'ala mengutus para rasulnya. Kenapa berlaku syubhat terkait tentang tauhid? Kerana tiada gambaran yang tepat, yang jelas, yang jitu, yang benar. Sebab berlakunya syubhat, kesamaran. Dengan itu Allah Ta'ala mengutuskan para rasulnya. Allah utuskan rasul itu kenapa? Untuk memberikan penjelasan dan kejelasan tentang makna dan hakikat tauhid. Dan pada masa yang sama menerangkan makna dan hakikat syirik, agar dapat dibezakan keduanya. Kerana tauhid dan syirik tak akan bersatu selama-lamanya, kerana ia adalah musuh ketat. Bergilir, bersilih, berganti. Jika seorang terjatuh ke dalam syirik, maka dia akan keluar daripada tauhid. Jika seorang kukuh di atas tauhid, maka dia selamat daripada kesyirikan. Bagaimana untuk mengetahuinya? Tak lain dan tak bukan dengan mempelajari. Belajar dengan dalil-dalil daripada qala Allah wa qala Rasul. Yang kelima, kesyirikan adalah lawan dari tauhid. Dari seluruh sisi larangannya. Jadi syirik adalah pembatal tauhid. Maka kewajipan seorang itu mempelajari kedua-duanya. Tak mungkin seorang itu selamat daripada syirik dan kukuh di atas tauhid, kecuali dia wajib mempelajari kedua-duanya. Jadi mempelajari tentang tauhid dan lawannya syirik adalah fardu ain. Jika tidak, maka kebarangkaian untuk dia jatuh kepadanya sangat besar. Sebagaimana yang sering kita sebut kaedah yang dibuat dalam satu syair oleh Abu Faras Al-Hamadani rahimallahu ta'ala, seorang penyair Arab. Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku berbuat keburukan, akan tetapi agar aku dapat menghindarinya, agar aku tidak terjatuh kepadanya. Wa man lam ya'rif asy-syarra minan nasi yaqa'u fihi. Kerana sesiapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dapat saja dia terjerumus ke dalamnya. Risiko kebarangkalian dia jatuh sangat besar. Ini adalah kaedah yang sangat besar. Jadi wajib kita mempelajari tentang kesyirikan dan juga tentunya tentang tauhid. Baik, yang keenam, hakikat syirik adalah menetapkan tandingan bagi Allah Ta'ala, baik dalam hal rububiyah baik dalam rububiyahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maupun dalam hal peribadatan kepadanya. Dan kita tahu bahawa syirik ini adalah dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar, maksiat yang paling besar, kezoliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Dan akibatnya dihumbankan dalam neraka dengan azab yang paling pedih, kekal selama-lamanya. Ia adalah dosa besar. Sebagaimana banyak disebut dalam Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Contoh
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Sa'altu Rasulullah SAW, ayyu zambi a'zam indallah. A'zamu indallah. Aku bertanya pada Rasulullah SAW, ada tisu ni yang tangan. Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dia yang menciptakan kamu. Ya, tak layak, tak patut kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Sedangkan sekutu-sekutu itu tidak terlibat dalam apa pun urusan Allah Ta'ala. Kerana mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Begitulah realiti berlaku. Baik. Yang ketujuh, syirik dalam hal rububiyah Allah Ta'ala itu ada dua sisi. Dia boleh berlaku dari dua bentuk. Iaitu yang pertama, peniadaan zat Allah. Dia menolak Allah Ta'ala. Itu contoh seperti apa? Kaum etis tak percaya adanya Allah Ta'ala. Menolak. Dengan mengatakan bahawa alam ini tiada pencipta, terjadi dengan sendirinya. Termasuklah dia yang mengatakan itu. Kemudian nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya menolak. Kelompok Mu'attilah menolak nama-nama Allah, membatalkan sifat-sifat Allah dan segala perbuatan Allah Ta'ala. Ni. Yang kedua, membuat sekutu dan tandingan terhadap zat Allah. Inilah dia. Yang mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Yang melakukan kesyirikan. Nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, baik itu dengan menyamakan Allah dengan makhluk maupun menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Yang ke-8, syirik dalam al-uluhiyah. Allah adalah syirik dalam hal ibadah kepadanya. Inilah yang banyak ditekankan di dalam kitab ini. Dan inilah dia fungsi utama seluruh Rasul-Rasul alaihi wassalam yang diutuskan oleh Allah Ta'ala bagi setiap umat. Iaitu untuk menegakkan tauhid al-uluhiyah. Setelah manusia jatuh ke dalam berbagai kesyirikan, dengan mengambil makhluk sebagai Tuhan yang diibadahi. Hawa nafsu, harta benda, pangkat, kedudukan, jawatan, gelaran, patung-patung berhala, kuburan, pohon-pohon, matahari, makhluk apa saja yang mereka setarakan, diletakkan, diangkat kedudukan darjatnya sebagai Tuhan. Yang mereka mentakzimkannya, menghinakan diri, melakukan pelbagai ritual-ritual yang di atas nama ibadah. Dengan itu Rasul-Rasul alaihi wassalam datang untuk mementeras segala perbuatan mereka yang buruk itu. Baik. Yang ke-9, kesalahan dalam memahami syirik adalah hasil daripada ketiadaan gambaran tentang hakikat ibadah. Kenapa mereka salah faham tentang apa makna ibadah? Ibadah itu pada pemahaman mereka barangkali hanya tunduk, rukuk, sujud. Itu ibadah. Solat, zakat. Solat, zakat, ibadah dan sebagainya. Padahal ibadah itu cakupannya sangat luas sekali. Apa saja yang menjadi hak Allah Ta'ala maka tak boleh dikongsi dengan makhluk. Dan ibadah itu adalah segala apa yang telah Allah perintahkan. Dan ibadah itu datang dari 3 sisi. Iaitu amalan hati, amalan lisan, amalan segala anggota tubuh badan. Jawarih. Sebab itu salah satu definisi yang bagus yang diberikan oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakupi apa-apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah redai. Daripada perkataan, daripada perbuatan. Az-zahir, yang zahir dan yang batin. Dan semua ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Semisal apa? Iaitu Islam, iman, ihsan, doa, khusyuk, khudu', tawaduk, tawakal, ikhlas, yakin, al-mahabbah, penyembelihan, az-zabhu dan an-nazar dan pelbagai lagi. Yang mana semuanya itu adalah ibadah. Maka tak boleh dipalingkan. Hendaklah mengetahui. Jadi ibadah itu adalah ketundukan dan ketaatan seorang hamba terhadap Rabbnya. Dan ada aturannya.
Aturan inilah kalau tak dipahami, maka akan melanggar ketetapan Allah. Contoh berdoa, ada aturan. Ud'uni astajib lakum. Minta pada Allah. Jangan minta kepada selain pada Allah. Minta pada makhluk. Khususnya makhluk yang telah mati. Wahai Syekh Fulan, wahai Syekh sekian, aku minta kepadamu, tolong kami, angkat kesulitan kami. Sampai minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah aghithna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, angkat kesulitan, musibah, kepayahan kami. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Diminta kepada makhluk. Diminta pada para malaikat, diminta pada para jin dan sebagainya. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang dilarang. Begitu juga sebagaimana yang dipaparkan tentang orang-orang Nasara dan Yahudi. Ketika mana Nabi SAW menegur mereka. Ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu datang, Nabi SAW bacakan ayat Quran. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, padri, rabai, sebagai tuhan-tuhan yang disembah. Lalu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan, kami tak sujud, tak sembah mereka. Lalu kata Nabi SAW, bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kamu ikut, kamu benarkan, kamu taat. Itulah maksudnya apa? Menyimpang daripada aturan Allah. Dan kamu menjadikan mereka itu sebagai sandaran yang diikuti, yang ditaati. Mereka mengubah hukum-hukum agama, kamu ikut. Kamu benarkan dia. Kamu sokong, kamu dukung. Maka kamu termasuk dalam bentuk menjadikan sesembahan selain daripada Allah untuk ditaati, diibadahi. Ini konsep ibadah seperti itu. Bila seseorang mendapat tasawur yang jelas, yang tepat, maka dia akan pasti selamat. Maka wajib memiliki gambaran dan kaedah-kaedah yang benar terkait tauhid. Dan banyak manusia jatuh ke dalam kesalahan ini, sehingga mereka mendatangkan pelbagai alasan. Doa apa salahnya? Kita bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu telah sampai kepada Allah. Mereka lebih kenal Allah berbanding kita. Kita banyak dosa dan sebagainya. Macam-macam syubhat mereka datangkan untuk membenarkan, melegalkan perbuatan mereka. Padahal itu adalah sebuah kebatilan, kesamaran atau syubhat yang mereka ada-adakan. Yang ke-10, makna ibadah itu ada dua. Satu, amalan yang menggabungkan sikap merendahkan diri, ketundukan dan rasa cinta sekaligus. Ini adalah rukun dalam beribadah. Iaitu wajib bagi seorang hamba itu memiliki sikap merendahkan diri. Jadi menghinakan diri. Tunduk, maknanya taat, dan rasa cinta. Maknanya dia merasa nikmat melakukan ketaatan itu tanpa rasa sebarang keterpaksaan. Yang kedua, segala amalan yang dicintai dan diredai Allah berupa amalan lahir maupun amalan batin. Itu. Jadi definisi amalan itu adalah apa-apa yang dicintai dan diredai oleh Allah. Sama ada amalan itu yang zahir ataupun yang batin. Semuanya bagaimana untuk kita ketahui ini? Bagaimana kita nak tahu? Menerusi perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah menjelaskan, ini ibadah, ini bukan ibadah, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Maka tak ada jalan lain. Sebab itu Nabi SAW wasiatkan pada umatnya, pegang teguh. Dengan apa? Dengan sunnahnya. Pegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Pegang teguh dengan kitabullah. Pegang. Itulah dinamakan berjalan di atas manhaj salafus soleh. Manhaj salafus soleh. Yang Allah simpulkan hal ini dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Macam mana ayatnya? Bukan yang tu, Muhajirin tu. Ayat surah Taubah. Tengok siap Al-Quran. Surah Taubah ayat 100. Wal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Depan dulu. والسابقون الأولون والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ikut jalan mereka itu. Itulah dipanggil manhaj salafus soleh. Manhaj yang kukuh teguh di atas perjalanannya para sahabat. Karena mereka adalah fotostat daripada realisasi Quran dan Sunnah. Yang mereka itu dididik oleh Nabi SAW. Maka kalau kita nak selamat, itulah dia. Umat yang hendaknya kita jadikan teladan. Our reference. Iaitu mereka yang telah diberikan pengiktirafan oleh Allah. Telah digazet. Telah dikonfirm. Telah diiktiraf oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Itu 3 ciri mereka. Ya, para generasi terbaik. Itu para sahabat. Dan juga Rasulullah SAW. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mereka beriman kepada Allah. 3 ciri ini. Maknanya mereka adalah generasi yang sempurna dalam merealisasikan perintah Allah. Yang termaktub dalam seluruh ayat Al-Quran daripada awal sampai akhir. Kukuh di atas tauhid. Ya, terselamatkan daripada kesyirikan dan sebarang kesamaran, syubhat-syubhat. Kukuh di atas sunnah. Selamat daripada kebid'ahan. Ya, itulah generasi, the best generation ever, which we have to refer. We have to copy paste. Jangan ikut dia teladan umat manusia di zaman sekarang, siapa pun dia. Kerana kita tidak disuruh untuk mengikuti ya orang-orang yang datang kemudian. Kita disuruh untuk mengikuti generasi para salafus soleh. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kata Nabi SAW. Baik. Yang ke-11, kesimpulan, khatimah. Apabila tergambar jelas hakikat ibadah, nescaya hakikat kesyirikan juga akan mudah tergambar. Itu dia. Tahu tentang hakikat tauhid, tahu tentang hakikat ibadah, maka selamatlah dia daripada terjatuh dalam kesyirikan. Maka dia pasti tak akan jatuh ke dalam pelanggaran. Minta pada makhluk yang mati, pergi ke kuburan-kuburan, lakukan ritual itu, ritual ini, ya, melakukan pelbagai kebid'ahan. Dia akan sensitif, dia akan terjaga diri dia. Dia tak akan tergerak untuk melakukannya, bahkan akan ada rasa benci, marah. Ya, kerana itu adalah kemungkaran. Dia tahu ini perbuatan-perbuatan yang semua keluar daripada aturan syariat, keluar daripada aturan sunnah. Dia tak akan redha. Dia tak akan bersama. Dia hanya akan bersama dengan kebenaran. Dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Walaupun pihak tersebut mendakwa mereka bersama dengan Rasulullah SAW, tapi dia dapat kesan. Kerana itu semuanya adalah syubhat-syubhat. Ya, syubhat-syubhat yang menipu. Ibarat Fata Morgana. Ya, ibarat di tengah hari itu Fata Morgana. Yang air berlari untuk mendapatkannya. Rupanya hanyalah Fata Morgana. Bahang panas di tengah hari yang seolah-olah seperti air. Begitulah pelaku-pelaku bid'ah itu. Seperti itu mereka. Ya, tak akan pernah terpuaskan. Kerana mereka jatuh ke dalam perkara yang keluar daripada aturan syariat. Yang ke-12. Syirik itu terbagi 2. Satu, syirkun akbar, yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Inilah syirik yang paling berbahaya. Dan betapa banyak manusia jatuh kepadanya. Kerana apa? Tidak memiliki tasawur, gambaran yang benar tentang tauhid dan juga syirik. Mudah sekali mereka terjatuh. Ya. Dan yang kedua, syirkun asghar. Syirik kecil yang keadaannya di akhirat kelak tergantung masyiah Allah Ta'ala. Ya, dua-duanya adalah dosa besar yang hendaknya wajib dijauhi, agar kita selamat nanti pada hari perhitungan, pada hari perhisaban. Kerana tauhid ini adalah harga mati. Ya, modal yang paling utama, harta yang paling bernilai bagi seorang mukmin adalah tauhid. Ya, kerana dengan tauhid itu dia dapat masuk syurga. Dipastikan oleh Allah Ta'ala. Adapun kalau dia datang dengan kesyirikan, maka dia dipastikan untuk masuk neraka. Walaupun di dunia dia solat, dia zakat, dia haji. Tapi kalau dia melakukan pembatal, ya, terbatal keislamannya, tauhidnya, maka tiada harapan. Kenapa? Syirik adalah dosa yang tidak sekali-kali diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali dia sempat bertaubat sebelum mati. Dan betapa banyak ayat yang menjelaskan tentang ya bahaya syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya, iaitu syirik.
dan dia mengampuni dosa selainnya, yakni selain syirik, bagi sesiapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Surah An-Nisa ayat 48. Dan syurga haram bagi pelaku-pelaku kesyirikan. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan syurga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada baginya seorang penolong pun bagi orang yang zalim itu. Surah Al-Maidah ayat 72. Dan kesyirikan menghapuskan seluruh amal baik dia. Amalan puasa, zakat, haji, sedekah, apa sajalah amalan-amalan soleh yang dia lakukan, semuanya terbatal. Sebab apa? Syarat yang paling utama, yang pertama terbatal, iaitu syirik. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Lenyap, habis. Sebagaimana dalam ayat lain Allah sebut, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti kami jadikan amal-amal yang mereka bawa itu menjadi debu-debu yang berterbangan, valueless, tak ada nilai langsung. Allah tak pandang, Allah tak terima. Misal ketika itu, it's too late already. Kenapa jadi demikian? Sebab tak belajar, ataupun enggan, tak mau berjalan di atas tauhid yang sejati, tak mau berjalan di atas sunnah yang sejati, nak juga buat perkara yang menyimpang. Jangan mendatangkan pelbagai alasan. Di dunia kamu datangkanlah pelbagai alasan. Hujah telah ditegakkan bagi kamu. Nanti kamu bagi alasan kamu di negeri akhirat. Jawab di hadapan Allah. Berani kamu menyimpang daripada tauhid, berani kamu menyimpang daripada sunnah. Sunnah tak terhitung banyaknya kamu abaikan, kamu alpakan, kamu letak tepi. Kamu ambil bid'ah yang didatangkan dan dikarang oleh guru-guru agamawan yang kamu taati itu. Kamu menjawablah nanti. Tidakkah kamu mempelajari bagaimana setiap orang akan berlepas diri, bahkan syaitan pun akan berlepas diri daripada pengikutnya. Apatah lagi manusia, lagi berlepas diri. Cuba lihat Allah sebut tentang kisah di dalam neraka nanti, dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amr, ketika mana perkara hisab telah diselesaikan, innallah, syaitan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fakhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Misalnya ketika itu, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Allah dah bagi janji yang benar kepada kamu. Kamu taat, kamu mentauhidkan aku dengan sebenar-benarnya, kamu selamat daripada kesyirikan, jauhkan sejauh-jauhnya, kamu kukuh di atas sunnah Nabi, jauh daripada bid'ah, maka apa akibat? Allah akan menjanjikan bagi kamu syurga. Itu maksudnya. Dan syaitan pula berkata, dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tapi aku menyalahinya. Aku janji kamu macam-macam, tipu daya halus, buatlah syirik, buatlah syubhat, jatuhlah dalam bid'ah, sungguh-sungguh beramal dalam bid'ah. Apa akibat? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, melainkan sekadar aku menyeru kamu. Lalu kamu memenuhi seruanku. Kamu ikut apa seruan aku? Aku ajak kepada bid'ah, kamu buat. Aku ajak kepada kesyirikan, kamu buat. Kamu ikut aku buat apa? Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kamu sendiri. Kesalahannya kamu ikut aku. Padahal Quran larang, Nabi larang, sallallahu alaihi wasallam. Maka cercalah diri kamu. Cerca, salahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain. Inilah dia realiti yang Allah paparkan nanti di negeri akhirat. Agar apa? Agar di dunia jangan kita terjatuh ke dalamnya, supaya kita tidak menyesal nanti di negeri akhirat. Nak menyesal sekarang di dunia. Baik. Yang ke-13. Kesyirikan pertama yang terjadi adalah kesyirikan yang dilakukan oleh iblis. Iblis. Kenapa? Dia ingkar, dia kufur kepada Allah. Dia berani menentang perintah Allah. Lalu Allah jatuhkan hukuman
dia termasuk dalam kelompok yang kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafiri. Dia ingkar, dia enggan, dia kafir pada Allah. Allah perintah satu bukan banyak pun. Sujud sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan pada Adam AS yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya secara langsung. Istimewa. Makhluk lain Allah ciptakan dengan kun fayakun. Adam AS Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Special tak? Sangat special. Ya, syaitan dengki, hasad, dia ujub, dia takbur. Dia rasa dia lebih baik. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin. Dia alasan dia. Berani dia lawan Allah. Ni pelaku-pelaku kesyirikan, pelaku-pelaku bid'ah, dia berani menjaga Allah Ta'ala. Persis sama macam syaitan ni. Nampak tak? Allah perintah suruh sujud, dia tak hendak. Dia guna akal dia. Dia bantah wahyu Allah tu dengan akal dia. Nakal dia lawan dengan wahyu. Inilah pelaku-pelaku kebid'ahan ni, pelaku-pelaku kesyirikan ni, dia bantah wahyu dengan apa? Dengan akal dia. Dengan akal dia. Apa salahnya? Kita minta orang soleh. Pada hakikatnya kita minta pada Allah. Tapi orang soleh tu sebagai perantara. Sebab mereka dekat pada Allah, mereka kenal Allah. Kita ni siapa? Banyak dosa. Jauh daripada Allah. Mereka dah sampai. Macam-macam alasan. Tu akal kan? Bukannya wahyu. Akal dia, hawa nafsu. Dia bantah perintah Allah wahyu dengan hawa nafsu dan akal. Persis sama seperti syaitan. Dia bantah. Padahal dia sangat mengenali Allah. Dia duduk dalam syurga. Berapa lama? Ya. Duduk dalam syurga nikmat apa? Dapat melihat wajah Allah. Dapat berbicara. Betapa yang paling kufur nikmat ini adalah syaitan. Dah berada di atas hidayah. Dia tukar hidayah tu dengan demi memenuhi hawa nafsu. Kenapa? Hasad, dengki. Ya, hasad dengki menghasilkan apa? Aba wastakbara. Enggan, takbur. Lalu bila dapat cukup sifat ini, maka jatuhlah hukum dia kafir. Berani lawan perintah Allah. Tu. Di tempat yang terbaik. Jadi, marah sekali iblis dengan keputusan tersebut. Lalu, berani pula dia minta pada Allah. Ibaratnya alang-alang menyulut berkasam, dia sampai ke pangkalan. Itulah iblis. Ya. Minta pula pada Allah. Alang-alang kau dah sesatkan aku, ya Allah, bagi izin pada aku. Tu, sampai begitu berani je. Menyesatkan orang lain. Tak menyesatkan manusia. Alang-alang aku yang humbal neraka, aku nak meramaikan neraka. Jadi KPI syaitan ni nak meningkatkan jumlah ahli neraka. Seramai mungkin. Di kalangan siapa? Ya, orang anak keturunan Adam AS. Dia dah berjaya lah. Indikatornya orang kafir ramailah dapat pada dia, betul kan? Setiap zaman orang kafir paling banyak berbanding dengan orang Islam. Kalau sekarang 8 bilion katakan, 6 bilion dah orang kafir. Dapatlah pada dia 6 bilion dah masuk neraka. Dia mati dalam kekafiran, neraka. Yang 2 bilion tu kaum Islam, orang Islam, dia akan cuba sesatkan. Dia akan cuba batalkan keislaman mereka itu dengan berbagai jalan, kesyirikan, kebid'ahan dan berbagai lain. Sebab bid'ah ada yang membawa kepada kekafiran. Bid'ah mukafirah. Ya, dalam urusan tauhid. Bid'ah dalam urusan tauhid. Jadi syaitan minta izin kepada Allah. Seperti mana yang Allah sebut dalam beberapa ayat. Contoh dalam surah Al-Hijr. Ayat 39 hingga 40. Qala, kata syaitan. Iblis kata kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la u'yannahum ajma'in. Oleh sebab engkau ya Allah telah memutuskan aku bahawa aku sesat, kata iblis, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di atas muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tu aku janji syaitan tu. Syaitan ni bukan macam kita. Bila dia berjanji dia buat. Kita berjanji belum tentu buat. Jemput datang Gunuri, insya-Allah. Dengan insya-Allah tu ghaibun ba'idun, tak datang terus. Nampak manusia. Tapi syaitan, dia berjanji dengan Allah, dia tepati. Dalam perkara maksiat. Kita janji kepada Allah dalam perkara taat. Engkar berkali-kali, tak terhitung.
Nampak tu? Syaitan tu dia punya, ya, dia punya iltizam dia, istiqamah dia. Tapi dalam perkara yang membinasakan dia. Jadi jangan contoh syaitan dari sisi tujuan itu salah. Ya. Semangat tu betul lah. Ya, kata Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Yang itu aku tak dapat. Apa makna di sini mukhlis ni? Iaitu orang yang kukuh benar tauhidnya. Benar ibadahnya. Benar dia berjalan di atas aturan ibadah, iaitu sunnah. Dia dia. Dua benda ni, tauhid dan sunnah. Syaitan tak akan dapat kalahkan. Kukuh di atas tauhid, kukuh di atas sunnah, syaitan tak akan dapat menguasai. Salah satu tu fade out you go. Faham? Tu. Sebab tu kata Fudail bin Iyad rahimahullah, al-bid'atu ahabu iblis minal maksiyah. Wal maksiyatu yutabu minha. Wal bid'atu la yutabu minha. Ya, pelaku bid'ah itu lebih dicintai, lebih disukai, lebih disayangi oleh iblis berbanding pelaku maksiat. Kenapa? Kerana pelaku maksiat tu ada peluang ni untuk bertaubat. Ya, dia tak anggap maksiat yang dia buat tu sebagai ibadah. Dia tahu itu maksiat. Tetapi pelaku bid'ah, dia tak akan tinggalkan kebid'ahan dia. Sebab dia anggap itu adalah ibadah. Inilah berbahaya. Dan ibadah itu, ia terkait tentang tauhid, terkait tentang sunnah. Baik. Jadi, yang ke-13, kesyirikan pertama terjadi adalah kesyirikan yang dilakukan iblis. Dan iblis akan pasti menyesatkan manusia. Dan dia akan datang daripada pelbagai arah. Kerana janji iblis, dia akan all out by all means. Untuk menyesatkan manusia agar mereka menjadi kafir. Kukuh kafir di atas kekafiran. Kerana syarat masuk neraka di situ untuk kekal selama-lamanya. Ya, sebagaimana Allah sebut tentang tipu daya syaitan. Kesungguhan dia untuk menyesatkan manusia. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 16 hingga 17. Qala, iblis menjawab. Ni tentang dialog iblis di antara beberapa dialog yang Allah jelaskan kepada kita. Ya. Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, kerana engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka daripada jalanmu yang lurus. Nampak tu? Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jalan yang lurus apa? Quran dan sunnah. Keluar daripada aturan itu, jatuh pada kesyirikan dan kebid'ahan. Juga kemaksiatan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Apa dia punya keazaman syaitan iblis? Ya, dalam dia nak menghalangi manusia daripada jalan yang lurus, iaitu Islam, tauhid, atas sunnah. Ya, kata iblis kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka. Aku akan datangi mereka itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Maknanya all out by all means. Segala jurus-jurus syaitan dia akan gunakan. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Banyak jatuh ke dalam kekufuran. Ya, ikut telunjuk syaitan. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Dan kita kukuh di atas hidayah, petunjuk Allah dengan Quran dan sunnah. Ya, maka hendaklah sering-sering berdoa, ya, sebagaimana yang telah kita sebut, doa yang dipanjatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Allahumma ahyina 'alal Islam was sunnah. Adapun Allahumma ahyina wa amitna 'alal Islam was sunnah. Baca doa ini agar Allah kurniakan kita tauhid yang benar dan sunnah yang benar. Jangan jatuh pada lawannya, sekecil apapun. Yang ke-14, kesyirikan pertama pada anak cucu Adam terjadi, iaitu pada kaum Nabi Nuh AS, yang disebabkan sikap hulu berlebihan terhadap orang soleh. Ya. Iaitu dengan menyembah gambar-gambar, rupaka-rupaka dan kubu-kubu mereka. Ini masyhur, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Awal kesesatan manusia di atas muka bumi, berjayanya syaitan menggelincirkan manusia sebagai bentuk realisasi kejayaannya, permintaannya pada Allah, dia berjaya. Sebab apa? Dia bersungguh dalam kerja buat dia. Ya, syaitan dia bersungguh dalam kerja buat dia untuk menyesatkan
Ya, menggelincirkan kaki anak Adam ni agar jatuh dalam kesyirikan dan kebidahan dan dosa-dosa. Anak Adam ni sering lupa, lalai. Dapatlah pada dia perangkap-perangkap dia semua benda. Dan iblis ni sabar yang amat sangat. Berkurun tunggu. Ya, 10 kurun baru berjaya untuk menyesatkan anak cucu Adam pada zaman Nabi Nuh AS. Maka Allah utuskan Nabi Nuh AS, ya, untuk memperbaiki keadaan, membetulkan semula. Oh, sulit. Hampir 1000 tahun tak berjaya. Yang beriman hanya sedikit boleh dibilang dengan jari. Jadi pelajaran berguna adalah apabila kesyirikan berlaku, maka sulit sudah untuk dihapuskan. Apatah lagi kesyirikan itu telah mengakar kuat dalam satu-satu kaum. Dan juga kesyirikan ini, pelajaran yang paling berguna, iblis berjaya masuk menembusi pintu pertahanan yang kukuh tauhid ini menerusi apa? Menerusi orang soleh. Melampau dalam urusan, iaitu apa? Hulu terhadap orang soleh. Dengan niat baik, ya, dekat dengan orang soleh, ingat pada mereka, ya, sesudah mereka mati pun diingati, dibuat gambar, tengok gambar, ingat orang soleh, ingat Allah. Tu tagline dia, iblis bagi ikut tu. Nampak bagus, betul kan? Lama-lama tak puas hati menerusi gambar, buat patung. Lama-lama mati orang-orang yang berilmu, orang jahil yang muncul, maka akhirnya syaitan bisik sembah patung. Patung itu adalah perwakilan daripada Tuhan, sebagai wasilah. Itu berjaya, maka jatuhlah dalam penyembahan patung. Dan memang cuba lihat patung, ya, soalan mustahil, memang mustahil. Sampai sekarang patung banyak di mana-mana pun, ya, hatta dalam rumah orang Islam pun ada patung, walaupun dia tak sembah. Patung-patung, gambar-gambar bersebaran di seluruh dunia, ya. Agama Hindu umpamanya, agama patung, di mana-mana pun dia penuh dengan patung. Ya, bahkan masuk dalam agama Kristian pun ada patung. Dia gambarkan Nabi Isa AS, ya, Maryam AS dengan patung-patung. Ini. Jadi begitulah dia kesyirikan. Apabila dia muncul, maka dia sulit untuk dihapuskan. Ya, melainkan dengan kerja keras tetap memperingatkan dengan dakwah tauhid. Sebab itu dakwah tauhid adalah dakwah yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebenaran. Maka berjalanlah dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Jangan berpaling, jangan menyimpang daripada dua dakwah ini. Jadi nak tahu seseorang itu berada di atas kebenaran atau di atas kebatilan, lihat apa yang dia dakwahkan. Jika dia mengajak manusia kepada tauhid, mengingatkan tentang syirik, mengajak manusia tentang sunnah, mengingatkan dengan bid'ah dan berbagai lagi hal-hal yang terkait dengan tentang hak-hak Allah, hak-hak Rasul, maka berjalanlah bersama mereka. Kerana itulah dia, ya, dakwah yang hak, dakwah yang berjalan di atas salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, salamatul amal, ya, salamatul akhlak dan berbagai lagi. Yang ke-15, yang terakhir, kesyirikan pertama pada anak cucu Adam terjadi dalam hal ibadah atau terhadap uluhiyah Allah, bukan terhadap rububiyahnya. Sebagaimana tadi kisah orang soleh, niat baik yang memuliakan orang soleh, tapi syaitan memasukkan jarum ghulu, akhirnya terbabas, akhirnya mengangkat orang soleh, ya, setingkat kedudukan sama tara dengan Allah, bahkan melebihi Allah Ta'ala. Lihatlah, ya, kelompok-kelompok mereka di sepanjang zaman sampai hari ini, ciri khas mereka adalah memuja orang soleh, ya, ghulu terhadap orang soleh. Ketika mereka hidup, begitu juga ketika sesudah mati. Ketika hidup, dimuliakan tubuh badan mereka itu, ada keberkahan dan pelbagai lagi lah, ya, tunduk, sujud, cium kaki dan pelbagai lagi. Taat pada guru 100% tanpa banyak soal, ya. Bila mereka mati, dibuat kuburan, dibina, ya, dibuat kubah-kubah, dihiasi, dikunjungi, diadakan hari-hari perayaan tertentu dengan ritual-ritual tertentu, ya. Ini di kalangan siapa ni? Di kalangan umat Islam, ya. Ada pendahulu, ada pelopornya, iaitu para agamawan yang menyimpang. Maka bagaimana nak menapis mereka itu benar atau tidak? Tengok ni, tengok di sini, tengok di Quran, tengok di hadis, tengok di perbuatan umat Nabi Nuh AS, dan begitulah umat-umat yang datang sesudahnya. Maka pasti akan selamat. Pasti kita tak akan terkasima dengan apa yang mereka, ya, pamerkan itu. Dan betapa banyak manusia yang terjatuh kepada syubhat mereka itu. Alangkah ruginya mereka itu. Kembalilah kepada apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Jangan jadi seperti kaum Nabi Nuh AS.
Wallahu a'lam. Selesai sudah 15 kesimpulan penting sebagai penutup bagi kitab ini, iaitu kitab Buku Pintar Ilmu Tauhid. Mudah-mudahan penjelasan dalam buku ini bermanfaat bagi kami dan pembaca sekalian, serta menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keyakinan, mempertebal keimanan, dan memurnikan keikhlasan ibadah kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya sehingga kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dan akhir seruan kami, kata penyusun kitab ini ialah, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Ya, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Jadi selesailah sudah pelajaran kita, ya, sepanjang daripada kita mulai kitab ini pada kuliah yang pertama, iaitu pada 6 Zulhijjah 1443 Hijrah, pada hari Rabu bersamaan dengan 6 hari bulan 7 2022. Sampailah ke hari ini biiznillah selesai, alhamdulillah, bersamaan dengan 12 Jamadil Akhir 1444 Hijrah, bersamaan dengan hari Khamis, iaitu 5 hari bulan 12 2023, iaitu mengambil masa lebih kurang iaitu 7 bulan selama 81 siri kuliah. Ya, syukur kepada Allah kerana Allah memberikan kita kesabaran, ketekunan, istiqamah, ya, pengorbanan dan perjuangan dalam melatih diri kita agar bersabar dalam mempelajari kitab ini, mendengar, ya, juga meluangkan masa yang tidak sedikit, ya, setiap hari. Ya, itu adalah nikmat yang Allah kurniakan pada kita kesemuanya. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah mengukuhkan kita di atas tauhid yang benar dan menjauhkan kita daripada syirik dan segala hal yang terkait dengannya. Dan semoga Allah kukuhkan kita di atas sunnah, menyintainya dan dipermudahkan untuk mengatur hidup ini di atas sunnah Nabi SAW, mulai daripada masuk tidur, ya, kemudian kembali tidur pada setiap hari aktiviti kehidupan kita. Dan akhir kata seruan kami ialah, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.